Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni tersesat kebatilan gerakan ish. Sekarang oleh Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Anwar. Jadi kita bincang ni dalam bab dia kritikan terhadap pengislamisasian new age, kritikan terhadap pengislamisasian age. Sekarang ni kita bincang kritikan terhadap yoga dan meditasi ni. Kritikan terhadap yoga dan meditasi dalam akidah monisme pentisme lah, maksudnya limpah Tuhan, titis Tuhan, Nur Muhammad gapo tu ataupun seumpama itu ruh Tuhan, ruh pusat dengan ruh. Jadi ruh tu Tuhan bagi dia lah. Dalam akidah monisme pentisme sangat menitik beratkan amalan meditasi untuk mengangkat darjat roh seseorang bergabung dengan Tuhan. Matlamat gabung Tuhan. Seperti dibahaskan di bab kepercayaan dan amalan New Age, pengamalan yoga adalah jelas merupakan ritual kuno yang menjadi teras pengembangan kerohanian diri seorang Hindu. Jadi kuno-kuno ni dia nak gabung Tuhan, matlamat ini nak jadi Tuhan belakang. Tidak ada dalam mana-mana aliran falsafah Hindu yang menolak amalan yoga untuk menyatukan roh dirinya, Atman, dengan Tuhan Brahman. Atman bergabung dengan Tuhan. Atman tu roh dirinya, Brahman tu roh Tuhan. Kira dah. Nak gabung dua tu. Itu amalan yoga dah. Malah perkataan yoga berasal dari perkataan yug atau yog. Dalam bahasa Sanskrit boleh bermaksud menggabung, menyatukan atau union. Perkataan yoga telah digunakan pakai dalam kitab suci utama agama Hindu dah. Rig Veda dah. Para yogi bijaksana memfokuskan fikiran dan juga pemikirannya pada realiti yang utama dah. Rig Veda buku 5 bab 81 ayat 1. Amalan yoga ini dianjurkan dalam kitab suci agama Hindu, iaitu pengendalian panca indera yang teguh. Mereka menganggapnya sebagai yoga. Pada masa itu seseorang hendaklah berhati-hati kerana yoga datang dan pergi. Kata Upanishad buku 2 bab 3 ayat 11 ni. Ada buku 2 bab 3 ayat 11 gitu keadaan dia lah. Hindu percaya bahawa dengan melakukan yoga mereka akan mencapai pencerahan untuk mengenal Brahman di dalam diri Atman ni. Dalam diri itu ada Tuhan dah. Tujuh hulu ittihad dah. Halash. Dia belajar di India gitulah dah. Disebutkan dalam kitab Upanishad, kabus, asap, matahari, angin, api, kunang-kunang, kilat, kristal, bulan inilah bentuk-bentuk pertama dari pengujudan Brahman dalam yoga. Ketika 5 sifat dari yoga dihasilkan seperti kemunculan tanah, air, udara, api dan antariksa, kemudian tidak akan ada lagi penyakit, maka di tubuh itu diperkuat oleh api yoga. Tidak ada tempat untuk penyakit, usia tua dan kematian, ringan, kesihatan, kestabilan, peningkatan warna tubuh, kesempurnaan dalam suara, harumnya bau badan, membuang kekotoran dengan sedikit dikatakan sebagai hasil pertama dari yoga ni. Sama seperti cermin yang bersinar terang setelah dibersihkan, begitu pula yogi yang telah menyedari hakikat jiwanya yang asli, Atman, menjadi sebati dalam satu tubuhnya, mencapai kepuasan dan tetap bebas dari kesedihan. Melalui sifat sebenar asli jiwanya sendiri, dari Atman dia melihat seolah-olah pelita yang dipegang pada sifat asli Brahman. Ketika dia melihatnya sifatnya yang sebenarnya sebagai orang yang belum lahir dan benar-benar suci dan dibebaskan dari semua belenggu sekaligus. Sebatas Vatara, Upanishad jilid 2, buku 2, 11 hingga 15. Oleh itu jelas bahawa amalan yoga adalah amalan keagamaan. Bukan sahaja ritual biasa, tapi memiliki akidah yang mendalam di sebalik amalan tersebut. Sebagai Muslim tidak ada alasan lagi untuk menjauhi amalan ini. Jadi tidak ada alasan kata tak apa dah. Untuk kita jauhi amalan ini kerana sabda Rasulullah SAW jelas yang bermaksud barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah daripada kalangan mereka. Man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum. Riwayat Abu Daud nombor 4031. Siapa menyerupai satu kaum maka dia adalah daripada kalangan mereka. Imam Al-Hafiz Ibn Katsir menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan larangan keras dan amaran bagi sesiapa yang menyerupai orang kafir pada ucapannya, perbuatannya, pakaiannya, perayaannya, ibadahnya dan lain-lain perkara yang tidak disyariatkan serta ditetapkan ke atas kita ni. Oleh itu sebagai Muslim kita patut sensitif terhadap elemen dan pengaruh-pengaruh agama lain asing yang berusaha untuk diterapkan ke dalam amalan umat Islam ni, Islamisasi ni.
Amalan Buddha, Hindu ke apa dah. Islamisasi tu kita tak boleh teruskan lah, walaupun ada ulama dulu benar ke dah. Kerana zaman mereka memula masuk Islam dah. Nah. Macam Wali Songo ke apa dia katakan Kuduri Tahlil ke apa dah. Zaman dulu sebab peringkat awal. Tetapi dia tak ada sebut Wali Songo ke apa benda dia sebut dulu. Dia kata sepatutnya lepas ni buat dah. Dah. Bila-bila masa lagi dah. Jadi bukan dia nak teruskan, tapi peringkat awal tu digantikan dengan puja roh, dengan amalan tahlil ke apa gitulah dah. Ini faham konsepnya. Kita ni pergi tunggu-tungguhan bukan lah. Bukan cara dia. Tapi itu adalah asalnya pada Hindu dah. Tahun-tahun kebelakang ini, gerakan New Age telah menyebarkan amalan yoga dengan tema kesihatan. Masalah dia itu bukan tema keagamaan, ia tema kesihatan. Sehingga apabila Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia bersidang pada 22 hingga 24 Oktober 2008 telah mengeluarkan fatwa pengharaman yoga. Kerana ia jelas merupakan amalan agama Hindu. 2008 tu fatwa kebangsaan kata yoga haram kerana amalan Hindu. Amalan agama Hindu. Akan tetapi tetap ada lagi suara-suara di kalangan sebahagian Muslim yang mengkritik fatwa berkenaan kerana tidak memahami usul akidah dalam pengamalan yoga. Kerana menyangka ia hanya senaman biasa sahaja. Itu salahnya. Antara pakar yang mengkaji isu ini di Malaysia adalah Profesor Abdul Fattah Harun Ibrahim. Ni bapuk lah. Penentai ajaran Batiniyah di Malaysia ni lah. Jadi ajaran Sufi Batiniyah ni, musuh utama dia ni lah. Dr. Profesor Abdul Fattah Harun Ibrahim. Buku dia lah. Banyak menjadi rujukan ustaz-ustaz kita dan umat Islam yang lain dalam memahami unsur-unsur Batiniyah dalam agama dia. Beliau ada menulis sebuah buku bertajuk Yoga pada Pandangan Islam. Beliau menjelaskan bahawa terlalu jelas amalan yoga ini merupakan ritual agama Hindu yang tidak patut diamalkan oleh umat Islam. Dia kata ritual agama Hindu dah. Ada buku ni, gambar buku yoga pada Pandangan Islam, tulisan Profesor Abdul Fattah Harun Ibrahim, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dah. Begitu juga dengan amalan meditasi secara umumnya. Bagi kelompok yogi Hindu, mereka juga akan mempromosikan ajaran ini melalui nama meditasi. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Maharishi Mahesh Yogi, menubuhkan ajaran Transcendental Meditation. Amalan meditasi ni yogi Hindu juga asalnya. Jadi walaupun putih, buat mari kau putih dah daripada India tu dah. Maharishi Mahesh Yogi menubuhkan Transcendental Meditation. Maharishi Mahesh mendakwa ajaran ini adalah hasil penemuannya terhadap amalan yoga sebenarnya yang diajar oleh Patanjali dalam kitab Yoga Sutra. Asal yoga juga dah, meditasi dia dah. Walaupun ada yang beranggapan adalah tidak salah jika tukar kepercayaan di sebalik meditasi itu dengan hanya sekadar melakukan posisi, bersila dan mengosongkan minda untuk tenangkan fikiran. Jika demikian, tetapi tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang menyokong amalan tersebut. Ini kerana tujuan utama terbentuknya amalan meditasi bukanlah untuk tujuan kesihatan, tapi ialah tujuan untuk perenungan diri, hakikat bergabung dengan alam dia. Bergabung dengan Tuhan, bergabung dengan alam. Alam itu Tuhan dia. Tu mereka guna istilah dulu. Falsafah dulu tidak bertempat. Tidak di mana-mana tidak bertempat gitulah. Istilah tu dalam falsafah masuk ke dunia Islam ni. Ni asal-asal dia lah. Cara meditasi adalah perlu fokuskan. Cara meditasi adalah perlu fokuskan pada satu titik. Hal itu bertujuan untuk hilangkan fikiran. Mikir satu titik, hilang fikiran, kosongkan fikiran yang bercelaru tadi. Sama ada dengan datang dari panca indera atau kesedaran batin. Diikat dan disekat dengan melakukan konsentrasi tersebut. Dia mikir satu titik tu. Jadi hal lain tu hilang ke mikir benda lain. Amalan konsentrasi seperti ini bukanlah cara Islam, dia kata ni. Mungkin akan ada yang menghujah mahu melakukan meditasi kerana mahu mencari ketenangan dan ketenteraman. Akan tetapi jika mengikut kaedah Islam, dalam mencari ketenangan dan ketenteraman telah diajarkan dalam Al-Quran, iaitu melalui zikir kepada Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, iaitu orang beriman, dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenteramlah hati manusia. Ala tatma'innal qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Begitulah dah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenteramlah hati manusia.
Surah Al-Ra'd ayat berapa dah. Ini menjelaskan bahawa seorang beroleh ketenangan dengan zikrullah. Pengertian zikir ialah ingat ke Allah SWT. Oleh itu kosongkan fikiran tidak timbul sama sekali. Kosong tak ada apa bahaya tu bukan matlamat utama dia. Ingat ke Allah. Bukan matlamat juga zikir. Siapa tak khabar dah. Fanak ke apa tu. Fanak tu ada unsur hidup juga dah. Bergabung dengan Tuhan dah. Ini so ingat Tuhan. Sekadar tu saja. Hak lebih daripada tu. Ya ke karut lah. Ya ada unsur-unsur ajaran agama lain lah. Di dalam Islam tidak ada amalan meditasi, yang ada adalah muraqabah, iaitu seorang yang mengawasi dirinya kerana takut ke Allah SWT. Berasa diperhatikan Allah SWT gitu ada. Dia Abdullah Fattah Ibrahim 2016, yoga pada pandangan Islam, Dewan Berbahasa dan Pustaka Kuala Lumpur halaman 21. Amalan meditasi dalam tempoh jangka masa yang panjang juga menghasilkan kesan yang tidak baik kepada minda, seperti boleh berlaku halusinasi dan pengalaman-pengalaman yang terbentuk hasil dari visualisasi si pengamalnya. Ni amal tarikat tu berasa yaqazah dengan Nabi lah, yaqazah nampak jumpa Nabi Khadir lah setengah-setengah tu kerana kadang-kadang kerana amalan dia dah. Dia buat ada unsur-unsur meditasi jugalah dalam sufi setengah-setengah tu dah. Tapa-tapa lah sekali bayi. Padahal dia adalah halusinasi dia, bukan hakikat sebenarnya. Jika terujuk pada himpunan fatwa wilayah persekutuan 1987 hingga 2019, ada dinyatakan pengharaman terhadap amalan meditasi transcendental meditation. Amalan meditasi transcendental meditation. Bahawa ajaran transcendental meditation yang diajar oleh Maharishi Mahesh Yogi dan kumpulannya bukan daripada ajaran Islam. Oleh itu orang Islam adalah tegah daripada mengikut dan mengamalkannya. Kritikan terhadap Reiki pula. Reiki di Jepun. Rawatan penyembahan melalui konsep tenaga dalam sudah lama ada sebelum konsep Reiki disistematikkan lagi. Rawatan melalui tenaga dalaman ini telah ada dalam pengamalan Qigong yang jauh lebih awal daripada Reiki. Malah di barat melalui mesmerisme juga telah mengamalkan konsep rawatan kebatinan tersebut. Melalui konsep yang sama, Reiki disistematikkan oleh Sami Buddha dari Jepun, Mikao Usui. Manakala versi lain juga turut dikembangkan oleh individu Jepun yang lain seperti konsep Johre dan Mahikari. Asasnya sama, iaitu mempercayai wujud hubungan kuasa dalam diri seorang dengan tenaga alam kosmik ni. Kuasa alam ni tak? Kuasa aura-aura alam ni tak? Untuk memperolehi Reiki, seorang itu hendaklah melakukan meditasi. Untuk mendapatkan tenaga positif, seorang itu harus memberikan cinta kepada seluruh manusia dan menghapuskan kebencian hati kepada siapa pun, tanpa mengira agama, warna kulit dan jantina, serta membersihkan diri dari kebencian yang dikenali sebagai tenaga negatif. Apabila telah mendapat tenaga positif itu, maka seorang itu boleh melakukan rawatan melalui jurus tapak tangan dengan mempercayai tenaga positif itu dapat mempengaruhi untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Ini kata ada. Konsep ini tidak diajarkan oleh Islam, malah penerangan Reiki juga adalah pseudoscience ni. Tak lolok padahal ada sihir ke apa dah. Dia tidak dapat dibuktikan secara saintifik sama sekali. Walaupun terdapat sebahagian Muslim yang mengamalkan Reiki, ini berhujahkan dalil dalam sebuah hadis. Apabila Uthman bin Abu al-Ash al-Thaqafi mengadukan kepada Rasulullah SAW ada sesuatu yang sakit di tubuhnya sejak sebelum dia masuk Islam lagi. Lepas Nabi kata, Nabi wa' yadaka 'ala allazi ta'allam min jasadika wa qul bismillah salasan wa qul sab'a maratin a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Rasulullah SAW mengajarkan doa sambil memerintahkan untuk meletakkan tangan di bahagian yang sakit pada badannya dengan menyebut bismillah 3 kali dah. A'udzubillah wa qadratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali dah. Bismillah. A'udzubillah wa bismillah 3 kali dah. A'udzubillah wa qadratihi min syarri ma ajidu wa hadir itu 7 kali dah. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Hadis Muslim nombor 2202. Ia berhujah dengan dalil ni lah, Islamisasi ni. Pengamal Reiki di kalangan Muslim mengatakan hadis ini adalah bukti Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan cara rawatan Reiki dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit. Akan tapi penghujahan ini adalah tidak tepat sama sekali. Tak betul. Karut. Kerana Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan konsep monisme pentisme. Untuk menerangkan bahawa tenaga positif itu dapat disalurkan melalui universe, melalui alam ni tak? Seperti akidah pengamal Reiki percaya kepada tenaga kosmik. Astronomi ke apa tenaga kosmik tu ada kaitan dah.
Ia adalah dari ajmalan kebatinan, bukan Islam, yang bukan dari ajaran wahyu Allah SWT. Yang kedua dah, dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berdoa kepada Allah SWT untuk menghindari keburukan, bukan bermeditasi untuk salurkan tenaga positif seperti kepercayaan lelaki. Bukan tapo, Nabi suruh tapo dulu bawa gitu dah. Nabi suruh baca dah, doa dah. Yang ketiga, meletakkan tangan tempat sakit dalam hadis ini merupakan isyarat dan tanda kesungguhan untuk berdoa kepada Allah SWT agar sakit tersebut disembuhkan. Bukan beriktikad bahawa dari tangan itulah mengalirnya tenaga positif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Bukan tenaga positif dari tangan dah. Syekh Asim Al-Hakim pernah ditanya berkenaan amalan Reiki dalam siaran televisyen Az-Zaq. Soal jawab bersama beliau. Beliau mengatakan, orang tanya dia lah. Dia kata dah, Reiki digunakan untuk mempromosikan ajaran Buddha dan ia bercakap soal kuasa kosmik, bukan Allah. Ia bercakap tentang tenaga universal, tenaga aliran tenaga, teknik pernafasan dan banyak perkara yang berkaitan dalam badan yang berjaya mempengaruhi pengikutnya melalui memanipulasi minda dengan mengatakan boleh melakukan penyembuhan hanya melalui sentuhan. Semua ini adalah amalan tidak Islamik dan ia adalah haram. Ia adalah membawa manusia kepada syirik. Kamu tidak boleh menggabungkan antara ajaran Islam dengan Reiki kerana asal-usul konsep ini sendiri dari Buddhisme dan konsep kuasa kosmiknya. Dia tak sebut dah wahai mambang wahaga apa dah. Tak sebut jelas-jelas syirik dia. Wahai jin ke apa, wahai setan tolong aku, tak ada dah. Tapi unsur tu unsur daripada Buddha, daripada ajaran Hindu, Buddha ke apa, ajaran syirik dah. Jadi benda tu tak boleh lah dia bawa kepada Islam. Walaupun dia tak sebut jin ke apa, tapi konsep dia konsep tenaga dalam tanpa kait dengan Tuhan tu kira dah. Tenaga alam soalan alam itu salah juga dah. Nah, jadi semua tu syirik. Okey, kritikan terhadap astral projection pertama. Astral projection. Antara perjalanan roh ini wujud dalam pelbagai versi daripada pelbagai budaya dengan pelbagai nama seperti soul travel. Roh berjalan-jalan dah. Di sini ada 10 tempat ada dah. Mekah ada, Madinah ada, tak boleh dia. Astral projection dah. Roh keluar daripada badan pergi mana-mana dah. Dan meraga sukma dah. Namun amalan ini tidak ditemui dalam mana-mana ayat Quran dan hadis, bahkan bertentangan dengan penegasan Al-Quran tentang ruh. Yang mengatakan ilmu berkenaan dengannya, dengan ruh itu hanyalah hak milik mutlak Allah SWT sahaja, kecuali hanya sedikit sahaja dah. Tak boleh kita nak kiyah-kiyah lebih dah. Nah, dia semakin berpuasa, semakin hebat, jadi Tuhan dah lepas mati jadi ruh dah. Janganlah jadi Kristian, Hindu, Buddha gitulah. Yang anggap ruh ni bersatu dengan Tuhan dah, boleh bersatu dengan Tuhan. Begitu juga kalau kita anggap Tok Wali kita semakin hebat dari kubur tu, bergabung dengan Tuhan lah, terima mandat Tuhan ke apa. Sebetulnya ada unsur agama lain yang menyerap masuk ke dalam Islam, ke dalam umat Islam, padahal bukan Islam dah. Sebahagian pengamal New Age di kalangan Muslim yang berusaha mempertahankan amalan ini dengan berhujahkan dalil peristiwa Isra' Mi'raj, dengan mengatakan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit adalah dengan ruhnya saja dan bukan dengan badan fizikalnya. Itulah hujah dia dah. Pertama, tidak ada dalil yang kuat sahih menyokong dakwaan Nabi Muhammad SAW hanya Isra' Mi'raj hanya dengan ruhnya saja dan tidak dengan badan fizikalnya. Pendapat Muh tu dah. Kedua, dalil-dalil yang sahih telah jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW diperjalankan di atas haiwan dinamakan sebagai burak. Jadi semuanya sepakat. Siapa dia kata Nabi tidak diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka dia kafir situ ni. Isra' tu siapa tolak kafir. Mi'raj dah ada khilaf. Ada kata kafir, ada kata tak kafir lah. Kita kira tak kafir lagi dah. Cuma nak kata dengan ruh tak kuat lah. Apa dia kata Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa tu dengan ruh, boleh jadi tahap kafir. Ingat sikit dah. Pasal ayat tu terang dah, Nabi diperjalankan terang dah. Sekiranya Isra' itu berlaku dengan ruh Nabi Muhammad sahaja, nescaya ruh itu tidak memerlukan burak. Itu keadaan orang yang berhujah dah. Ulama kata keadaan gapo naik burak dari ruh dia ni hebat lagi dah. Seperti pengamal astral projection mendakwa ruhnya berterbangan tanpa kenderaan bantuan sama sekali. Dah. Jadi astral projection ni kata roh keluar dari tubuh, jadi mana nak pergi dah, dengan laju tanpa kenderaan pun. Macam cerita putih lah dah. Seperti sabda Rasulullah SAW, aku dibawa naik ke atasnya burak, kemudian kami pun bertolak sehinggalah kami sampai ke langit dunia. Riwayat Muslim nombor 144.
Perkataan menaiki dan duduk di atas sesuatu itu jelas menunjukkan yang ia berlaku dengan jasad dan bukannya dengan roh saja. Inilah juga pendapat yang dipersetujui oleh Imam Nawawi rahimahullah apabila mensyarahkan hadis ini. Selain itu, ada di kalangan pengamal ilmu meraga sukma di kalangan muslim menggunakan dalil Al-Quran untuk menyokong amalannya. Seperti dalam surah Ar-Rahman yang bermaksud, wahai jin dan manusia, bila kalian mampu menembus perintah Allah dan hukumnya dengan berlari dari hujung langit dan bumi, maka lakukanlah. Kalian tidak sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan hujah serta izin dari Allah. Mana mungkin kalian lakukan sedangkan kalian sendiri tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diri kalian. Surah Ar-Rahman ayat 33. Jika ayat ini difahami sebagai roh boleh bertambangan ke mana-mana, jelaslah sebenarnya ia suatu penafsiran yang menyeleweng ke atas Al-Quran. Kerana menurut Ibnu Katsir, ayat ini sebenarnya merujuk kepada kekuasaan dan takdir Allah SWT, meliputi segala-galanya dan tidak ada yang mampu untuk berlepas diri daripada Allah SWT. Oleh itu jelas bahawa tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyokong amalan perjalanan roh ini. Malah terdapat ritual dan amalan tertentu sebelum mereka mengalami perjalanan roh, iaitu mereka akan melakukan meditasi dan visualisasi yang mendalam. Hal ini jelas bercanggah dengan amalan Islam. Jikalau benarlah astral projection ini benar-benar berlaku, roh seorang dapat terbang ke masa lampau dan masa akan datang serta dapat melihat apa yang akan berlaku. Soalnya, mengapa sejak dulu tidak ada seorang pun pengamal New Age yang menceritakan secara mendalam atau memberi amaran mengenai situasi pandemik COVID-19 akan melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Tidak adakah pengamal astral projection yang meramal pada tahun 2019 dan melihat situasi pandemik tersebut pada tahun 2020? Ada apa dah? Apa yang jelas adalah pengalaman roh terbang keluar dari jasad hanyalah halusinasi dari visualisasi. Dia mikir-mikir koyak-koyak lama-lama jadi macam napuk sungguh sana. Dan si pengamal tersebut dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang akan datang. Dr. Wahbah Zahali pernah ditanya, seperti di laman sesawangnya mengenai ilmu-ilmu ghaib dan paranormal, adakah itu dibenarkan atau dilarang? Dan orang bertanya itu menyebutkan seperti perjalanan roh dari badan. Maka jawab Dr. Wahbah Zahali, ini adalah jalan-jalan ilusi. Ilusi, istilah ilusi dah. Halusinasi dah. Walaupun kadang-kadang membawa kepada hasil yang benar, namun dilarang bergantung padanya dan mempraktikkannya. Kadang-kadang macam betul dah. Kita perhati macam betul dia ajak dah. Perjalanan roh ni berasa macam betul dah. Berasa macam betul Nabi jumpa Yaqazah, berasa macam betul dah. Pada halusinasi dah. Ilusi ke apa? Namun dilarang bergantung padanya dan praktikannya dah. Sama ada melalui khayalan atau tindakan, kerana sumber ilmu ghaib hanyalah daripada Allah semata-mata. Mudah tertipu lah. Dan siapa yang bergantung pada sihir ini telah kufur pada Allah dan wahyu. Seperti yang dijelaskan hadis-hadis sahih yang berkenaan Turkan Tirik, Ali Nujum dan lain-lainnya. Lajnah Fatwa Asy-Syabakat Islamiyah jilid 1 halaman 107. Komunikasi roh atau jin. Salah satu ciri-ciri amalan kebatinan adalah dakwaan dapat berinteraksi dengan makhluk ghaib. Seperti dibahaskan panjang lebar di bahagian bab kepercayaan dan amalan New Age. Dalam kepercayaan komunikasi dengan roh, bahawa konsep ini universal. Boleh dikatakan hampir seluruh dunia memiliki amalan berinteraksi dengan roh. Habis kagum. Semua berhala gapo ini nak berinteraksi dengan roh dah. Semua berhala dia tahu dah berhala tu bukan bisa gapo. Semua dia connection dengan roh dah. Roh tu anggap Tuhan. Rijalul ghaib ni, tu wali dah bagi mereka dah. Semua tu dah. Alat Lata Uzza gapo tu wali lah dah. Orang soleh dulu ni. Dia roh dia peringkat tinggi, roh yang boleh tunai hajat, diberi mandat oleh Allah tunai hajat. Tu je masalah. Sufi batin ni serupa lah dah. Dalam konteks Islam adalah tidak tepat untuk disebut mereka ini berinteraksi dengan roh, kerana konsep roh dalam Islam tidak sama seperti agama Hindu dan Buddha. Islam tak boleh. Nak minta dengan Ali Naubah lah, bismillah 41 kali nak. Ali Naubah jaga kita, tak mungkin cara dia dah. Allah lah jaga kita, apa nak suruh Ali Naubah nak. Ali Naubah ni Tuhan kecil ke diberi mandat untuk jaga kita lah. Kita tak disuruh dengan pengagungnya dah. Masalah kita berasa dia hebat, tak boleh hebat, tak boleh. Kalau kita ada setengah guna dalil tu tak. Dalil hak kata Nabi, apa boleh suruh jin ke gapo kau tak. Malaikat gapo tu suruh sebagai kita ketua. Malaikat ke jin tu hamba pada kita. Baru tidak membesarkan mereka kan di alam ghaib.
Dia Tuhan pun ghaib juga. Jadi takut tukar situ kan tak boleh membesarkan malaikat ke jin ke apa dia. Dan suruh itu pun dengan izin Allah ni. Dah mana pun minta dengan Allah dulu sebelum suruh bukan apa pun dia. Kerana yang bahan berkuasanya, yang lebih cepat mendengarnya, lebih tahunya. Yang sebenarnya berkuasa adalah Allah semata-mata. Kalau malaikat ke jin ke apa tolong pun dengan izin Allah dan dengan arahan Allah jugalah. Gitu dia. Dalam konteks Islam adalah tidak tepat untuk disebut mereka ini berinteraksi dengan roh kerana konsep roh dalam Islam tidak sama seperti agama Hindu dan Buddha. Dalam Islam, bagi seorang yang telah meninggal dunia, rohnya tidak dapat meraya-raya atau dapat berinteraksi dengan manusia hidup. Itu sebenarnya roh bukan bila kita kecek dalam kubur pori Hindu, Buddha, agama dah kecek kubur tu dah. Ni pergi kubur mengaku Islam ada buat serupa dengan tu. Lepas tu ayat Nabi kecek dengan pemuka-pemuka kafir yang mati di perang Badar. Nabi dah kecek, sahabat lain tak kecek pun. Nabi tu ada mukjizat dia. Masalah nak jadi Nabi, nak jadi Tuhan ni masalah nak jadi Tuhan, nak jadi malaikat, nak jadi Nabi, nak jadi Tuhan. Itu perangai manusia ni. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang bermaksud kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka. Berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia ini supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh. Dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Hak ni je sibuk rohnya, bukan sibuk cakap orang, tolong orang tak. Sibuk amal dia dah. Tidak, masakan dapat, sungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata ia sahaja yang mengatakannya, sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh. Dan mereka tinggal tetap padanya, hinggalah hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Surah Al-Mu'minun 99 hingga 100. Jadi roh tu. Ada roh ni lebih halus, lebih lebih ghaib daripada alam jin sekalipun dia. Ini pahal tu. Tiba-tiba kita buat ni macam anggapan macam alam zahir dah. Ni masalah tu. Imam Mujahid yang tabi'in dan anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Ibn Zaid berkata tentang ayat ini, barzakh adalah seperti satu tembok yang menghalang orang yang mati kembali ke dunia. Jadi dia tembok itu boleh nak balik ke dunia. Jadi akidah orang Islam gitu dah. Kalau kata boleh mari sign tanda tangan ke apa dak, putih puja roh mari dak. Tu bukan roh tu jin yang boleh berupa dah. Yang bahannya berupa Nabi je tak boleh dah. Berupa dia semua boleh dah. Boleh tiru sign betul-betul boleh tiru dah. Dah. Boleh mengaku, boleh tiru suara semua serupa dah. Kecuali Nabi tak boleh dah. Cuma kadang-kadang berupa benda lain mengaku Nabi. Belah mana dia? Ada setengah ulama ni dah dia terpengaruh sufi dia kata boleh. Dan kita tak boleh jugalah benda tu bukan Nabi lah. Betul-betul wajah Nabi, rupa Nabi je hak berupa ni dia terbakar tak boleh tiru dah. Firman Allah SWT lagi yang bermaksud Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa roh dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya. Dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya. Dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya. Sehingga sampai ajalnya dan ditentukan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kuasa Allah. Bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Surah Al-Zumar ayat 42. Melalui dalil ini jelas sekali bahawa roh berada dalam pegangan Allah SWT. Allah SWT tidak membenarkan sama sekali roh itu untuk kembali ke dunia. Apatah lagi jika dipanggil roh-roh orang yang telah meninggal untuk merasuk ke dalam badan manusia di dunia. Lagi tak boleh. Okay, roh itu jin mana dah? Hatu mana dah? Apa yang ada dalam Islam adalah konsep makhluk gaib yang dikenali sebagai jin. Jin bukan Islam boleh berperanan untuk menyesatkan manusia. Terutama dengan menggunakan cara menurun atau medium dengan merasuk seseorang untuk bercakap melalui badan manusia. Dalam Al-Quran Allah SWT telah menerangkan sikap jin. Dan kami adakah untuk mereka teman-teman rapat dari jin dan manusia. Lalu teman-teman itu memperhiaskan kepada mereka fahaman-fahaman sesat mengenai perkara-perkara dunia yang ada di hadapan mereka, serta perkara-perkara akhirat yang ada di belakang mereka. Dan dengan sebab itu tetaplah hukuman azab atas mereka bersama-sama dengan umat-umat yang sesat dari jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semuanya adalah golongan yang rugi bawaan hidupnya. Surah Fussilat ayat 25.
jadi jin tu dia rapat dengan manusia, memperhiaskan faham-faham sesat untuk manusia dah. Dalam ayat ni Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan siapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang turun oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya tidak renggan daripadanya. Dapik semua dah. Dan sungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ini masalah ni berasa betul dia dah. Surah Zukhruf ayat 36 hingga 37. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah-tambah sombong dan bertambah jahat. Surah Jin ayat ni. Jadi syaitan ni buat bodoh kita dah. Memperkotak-katikkan kita, ikut ego kita dah. Ikut dia dah. Melibatkan bantuan daripada jin adalah salah satu bentuk syirik kepada Allah SWT, walaupun ianya mungkin boleh berhasil dengan izin Allah juga. Amal tersebut terus bersalahan dengan syarak berdasarkan ayat Al-Quran di atas. Perkara ini tidak boleh dinafikan serta terjadi kepada mereka yang mengamalkan ajaran kebatinan. Jika dukun dan atau ahli sihir akan memiliki khadamnya yang merupakan dari kalangan jin dan membantunya, maka dalam gerakan UIS juga tidak terlepas dalam konsep yang sama ni. Nah, dia tak panggil jin, kau tak panggil apa-apa, tetap roh apa-apa sama jin. Pada mereka makhluk-makhluk ini disangka sebagai roh manusia terdahulu yang telah mencapai peleburan dari Maha Samadhi dah. Samadhi kan dalam lagu M. Nasir dah. Gabung dengan Tuhan dah. Lebur diri dah. Dan perolehi kesedaran diri, malah makhluk-makhluk ghaib itu dinamakan dengan pelbagai konsep seperti Mahatma, Ascended Master dah. Wali Kutub, Wali Abdan ya. Master Act, Master of the Ancient Wisdom, The Great White Brotherhood dah. Wali Kutub, Wali Abdan dan lain-lain lagi lah. Hakikatnya semua ini adalah tipu daya jin yang disangka sebagai roh untuk berdamping. Wali Naubah lah, Wali Kutub lah, Wali Abdan, anggapnya padahal dia adalah jin ya. Pengamal kebatinan ini menyangka bahawa jin mengetahui semua perkara-perkara gaib, sedangkan golongan jin tidak mengetahui perkara gaib sebenarnya dah. Hal ini jelas sebagaimana berlaku dalam kisah Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya, setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya Nabi Sulaiman mati, melainkan semut putih anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maka bila ia tumbang, ternyattalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya dalam azab. Yang ini kerja berat yang menghinakan. Surah Sabah ayat 14. Jin ni Nabi Sulaiman jadi ketua. Jin tu jadi hamba, tak apa hak tu dah. Tu pun dia tak khabar Nabi Sulaiman mati dah. Duduk atas tokak dah, pergi lama buat kerja buat sampai keletih diri dia. Berdasarkan ini para mufassir berpandangan bahawa jin dan manusia tidak mengetahui perkara gaib. Jin pun tak tahu dah. Oleh itu Allah tidak patut bagi muslim untuk mengutip ilmu dari mereka. Dia mengamalkan amalan kebatinan dukun dan khadam dah. Wali ahli naubah, wali naubah dah. Ahli naubah ke wali kutub, wali abdan dah. Khadam dah ke dah. Ataupun kita khadam hampa dia. Walau ajaran itu nampak moden dan saintifik sekalipun. Memetik dari mesyuarat panel kajian akidah ke-25 2003, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengambil keputusan bahawa pengamalan tahdir arwah, yakni menyuruh roh atau jin ke dalam badan adalah haram ni. Ni banyak dah silap-silap apa banyak dah. Tasawuf pun zikir-zikir takabar termasuk jin dah. Haram dah kau dah. Kami menyuruh umat Islam supaya meninggalkan amalan-amalan yang membawa kepada syirik dan khurafat dan mempercayainya apa. Ditinggalkan belakanglah. Usaha dan ikhtiar yang ingin dilakukan untuk merawat apa jua masalah hendaklah menepati kehendak syarak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.